Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa dalam sesi yang kedua malam ni. Terima kasih pada 2,000 orang lebih yang peak sesi bersama dengan Tan Sri Musa Hassan. Dan saya jangka total view mungkin mencapai 15,000 orang malam ni. Alhamdulillah, terima kasih kerana anda memberi sokongan walaupun ada sedikit gangguan audio kerana kami sedang mencuba audio baru. Tapi yang akan dimuat turun di YouTube akan hantar audio yang clear. Saya harap, minta maaf banyak-banyak tadi kerana kami ada clash kerana kami menggunakan dua sistem audio percubaan malam ni. Dan kebetulan awalnya tadi tak berapa okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana ramai yang minta stream mengenai Palestin, apa yang sedang berlaku di Masjidil Aqsa dengan serangan yang dilakukan oleh tentera Israel ke atas umat Islam yang menunaikan solat tarawih. Ada tarikh di situ 25 Ramadan dan 26 Ramadan tu, iaitu 26 Ramadan di sana di Palestin dan 25 Ramadan di tempat kita. Jadi ramai yang minta saya, ramai yang tanya dari apa sebenarnya yang berlaku di Palestin, terutama tentang bulannya, tentang apanya. Kenapa Mei terjadi serangan tu, kenapa pada bulan Ramadan. Jadi kita akan bawa balik saudara untuk lihat isu ini. Tapi saya tak akan stream peristiwa 1948 tu. Anak bah tu agak panjang kalau nak stream daripada situ. Saya akan stream daripada sejarah Intifada 1987 hingga 1993, Intifada yang pertama. Dan Intifada yang kedua, tahun 2000 hingga 2005. Ramai yang menjangkakan apa yang berlaku pada 25 Ramadan lalu, iaitu serangan dengan mencemar di mana tentera Yahudi masuk ke dalam kawasan Masjidil Aqsa. Jadi tuan-tuan akan terus bertanya dan saya akan jelaskan dulu kenapa dia sensitif. Kerana Masjid Al-Aqsa ini adalah tanah suci yang sama seperti Mekah Mukarramah dan juga Madinah Munawarah. Cuma Masjid Al-Aqsa diberi gelar Haram Asy-Syarif, iaitu tidak dibenarkan orang kafir menjejakkan kaki dalam kawasan Masjid Al-Aqsa yang digazetkan sebagai kawasan 6 masjid tu. Dan mereka telah menyerang. Gambar yang saudara lihat tu, hospital dan juga mereka yang sekarang sedang beriktikaf di dalam masjid. Ada banyak visual tu. Itu yang masjid yang diserang adalah Masjid As-Sakra. Kerana keseluruhan kawasan yang diinjak adalah Al-Aqsa. Berarti masjid yang saudara lihat yang diserang, ditembak dan juga tempat merawat mereka yang cedera dan berlindung tu, itu adalah Masjid As-Sakra, iaitu masjid utama. Masjid yang ditandakan oleh Saidina Umar Al-Khattab sebagai tempat Nabi turun setelah berisra' daripada Mekah ke Madinah. Jadi itu masjid utama. Sembahyang waktu semua berjalan di masjid tu. Manakala masjid-masjid lain tu adalah masjid kita menjalankan sembahyang sunat je. Sama ada kalau kita tengok Kubah Emas yang Garasi ambil sebagai kempen Masjid Aqsa tu, masjid Kubah Emas tu adalah masjid untuk kita tunaikan solat sunat. Dan wanita bersolat Jumaat dengan menggunakan masjid, kawasan masjid Kubah Emas. Di bawah masjid Kubah Biru yang saudara lihat serangan berlaku, di bawah itulah masjid Malik bin Marwan. Di situ juga adalah Haikal Sulaiman. Itu tempat yang kenapa mereka serang dan mereka tembak. Kerana di bawah masjid itu betul-betul adalah masjid yang dibina oleh jin ketika Nabi Sulaiman memerintah. Dan itulah yang kemudian direbut oleh orang Israel dan juga orang Yahudi Ortodok dengan mengatakan mereka mahukan tapak itu sebagai tapak kuil suci purba. Ada yang menyebutnya sebagai Haikal Sulaiman, sebahagian menyebutnya sebagai kuil purba ataupun tempat ibadah yang paling suci yang pertama dibangunkan oleh agama Yahudi oleh Nabi Sulaiman. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mula untuk faham bahawa pada 15 hari bulan Mei tahun ni, 15 hari bulan Mei 2021, genaplah 73 tahun Israel menjajah Masjidil Aqsa dengan mengambil tarikh bahawa Israel telah melancarkan peristiwa rampasan bumi Palestin pada 15 hari bulan Mei 1948. Berarti pada minggu depan ni tuan-tuan, pada hari raya yang ketiga ketika kita merayakan hari raya Aidilfitri, mereka akan merayakan Yom Kippur, iaitu hari kemenangan perang dalam penaklukan bumi Palestin. Dia ada dua perang yang saudara harus faham. Pertama, kalau mereka menyambutnya pada 15 hari bulan Mei, adalah mereka meraihkan mereka merampas Jaffa City dan 500 perkampungan milik orang Palestin yang kemudiannya dihalau keluar. Jadi tempat yang saudara lihat Tel Aviv, penghalauan yang pertama telah menghimpunkan orang Palestin di Gaza. Itu wilayah yang mereka ambil pada tahun 1948.
Berarti pada 15 hari bulan Mei tahun 2021, orang Yahudi akan meraihkan 73 tahun mereka berjaya menghalau keluar orang Palestin dan bermulanya sebuah negara Israel merdeka. Di mana mereka mengisytiharkan wujudnya sebuah negara Israel 15 hari bulan Mei tahun 1948. Yang saya selalu ulang pada saudara, tarikh yang sama jugalah umat Islam bermula pada tahun 1998 meraihkan An-Nakbah ketika Presiden Yasir Arafat masih hidup. Presiden Yasir Arafat telah memilih tarikh tersebut dan mempengaruhi semua umat Islam di seluruh dunia supaya mengenang 15 hari bulan Mei sebagai hari An-Nakbah, iaitu hari kesedihan, hari air mata. Bagi mengingatkan masyarakat dunia, di situlah bermulanya jatuh orang Palestin. Baik, kalau kita balik pula ke sekarang, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dijajah oleh Israel dalam perang 6 hari Yom Kippur. Perang 6 hari pada 5 hari bulan Jun hingga 10 hari bulan Jun 1967. Berarti pada bulan Jun pula mereka akan meraihkan pendudukan Palestin, pendudukan Israel ke atas Baitul Maqdis. Dia ada dua sejarah penaklukan. Satu adalah perang 1948 dan satu lagi adalah perang 1967. Dia tiada kaitan serangan ke atas Masjid Al-Aqsa semalam adalah kaitan sebagai serangan meraihkan, tiada. Tak ada sebut. Tetapi perang berpunca daripada krisis di Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah adalah sebuah tanah di Baitul Maqdis yang cuba dijarah lagi oleh orang Yahudi pada minggu lepas. Mereka nak menjarah kawasan tersebut untuk meluaskan pendudukan Yahudi dalam bumi Baitul Maqdis. Dia ambil tanah orang Islam dan dia nak buka perkampungan orang Yahudi. Maka telah berlaku penentangan orang Islam secara besar-besaran di Sheikh Jarrah yang jaraknya tak begitu jauh dengan Masjid Al-Aqsa. Apabila orang Islam bertempur dan juga berperang di Sheikh Jarrah untuk mempertahankan kawasan perkampungan Palestin yang tinggal saki-baki itu milik orang Palestin di Baitul Maqdis, maka tindak balas tersebutlah menyebabkan pada malam 26 hari bulan Ramadan tu tuan-tuan, mereka menyerang Masjid Al-Aqsa. Yang saudara lihat video, dan untuk itu saya tunjuk dulu visual. Mahfuz akan play video ni yang di-ban oleh tweet dan FB. Saya naik tadi, saya tak boleh nak blast lah, saya kena low profile. Tuan-tuan, hari ini saya beli banyak mungkin iklan dekat FB untuk mengelakkan Facebook ni digantung. Kita naikkan gambar berisiko tadi. Yang tuan-tuan lihat gambar tentang serangan tu kita naik, dan saya terpaksa pam hari ni hari RM180 beli, saya blast macam-macam selagi ada bahan dalam garasi ni untuk beli jiwa. Supaya Facebook dapat melihat kita rilis bahan yang dia larang. Mungkin besok dia akan suruh turunkan atau dia blok. Setakat ni insya-Allah tuan-tuan masih melihat video ni. Kerana Facebook dan juga Twitter telah mengharamkan semua bentuk video yang bersangkutan dengan serangan tentera Israel ke atas Baitul Maqdis digunakan dan dipaparkan di platform mereka. Kononnya atas tujuan gambar tersebut sebagai gambar yang mencetuskan gangguan awam apabila menontonnya. Saya naik tadi lepas setakat ni. Dan saya terpaksa beli jiwa. Belilah juga iklan-iklan. Kerana garasi terpaksa belanja banyak untuk blasting. Kadang-kadang tuan-tuan yang marah aku posing-posing apa semua tuan-tuan. Kerana aku posing, aku terpaksa beli iklan bagi mengelakkan Facebook bertindak tegas kerana garasi kelihatannya seperti sangat pro-Palestin. Jadi susah nak bergerak di atas FB sebagai platform yang pro-Palestin. Jadi kadang-kadang saya beli jiwa. Jadi tadi tu alhamdulillah gambar tu lepas walaupun secara rasminya Facebook dan Twitter telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka tidak membenarkan platform mereka menyiarkan video ni. Sama itu kita tengok dulu sama ada video ni akan kena delete atau esok. Saya bagi anda tengok dulu video yang telah disediakan oleh Mahfuz. عم بيصلوا شايفين كيف كانوا عم بيصلوا شوفوا كم قنبلة صوت طلعوا على بيصلوا كمان في داخل المصلى عم يطلقوا قنابل الصوت داخل مصلى القبلة. لا تعالي صهرة. الله أكبر يا لطيف يا الله أكبر. القنابل الصوت عم ترمى وين ما كان على المصلين الآن.
tuan-tuan, ini bukan kali pertama tentera Yahudi masuk dan juga menjejakkan kaki ke kawasan yang diharamkan bagi mereka memijaknya. Ini adalah berkali-kali dah. Ketika saya sampai sana pada tahun 2005 dan 2006, 2 kali saya berada di Masjid Al-Aqsa dan juga di dalam kawasan Masjid Al-Aqsa. Masjid yang sama tu tuan-tuan, yang pernah saya kisahkan kepada tuan-tuan bahawa saya telah bertemu dengan seorang kanak-kanak yang menunjukkan kepada saya keadaan masjid yang kemudian saya marah tu. Dan masjid tu juga menimbulkan kesan mistik kerana kanak-kanak tu muncul dalam rakaman saya, dan bila saya tayangkan Datuk Harundin, arwah Datuk Harundin, Datuk Dr. Harundin ketika masih hidup, mengatakan dia juga menemui kanak-kanak yang sama dalam visual saya tu di Kota Suci Mekah ketika dia sedang tawaf menunaikan umrahnya. Itu masjid yang sama tu dalam cerita saya yang dulu pasal pengalaman dengan Harundin. Jadi masjid itulah yang diserang bertubi-tubi kerana itu adalah masjid yang menjadi ibadah harian untuk sembahyang waktu. Sebab ada 6 masjid dalam tu. Kita ada Masjid Al-Aqsa, kita ada Masjid Al-Sakra, iaitu masjid utama dalam Masjidil Aqsa. Kita ada di bawahnya itu adalah Masjid Malik bin Marwan, ataupun dulu kita sebut sebagai Masjid Batu, ataupun masjid yang dibina oleh jin ketika zaman Sulaiman, Nabi Sulaiman. Kemudian di sebelah tepi masjid itu kita ada Masjid Burak. Kemudian kita ada Masjid Sansabil, kita ada Masjid Nabi, dan kita ada Masjid As-Sakra, Masjid Kubah Batu, Dome of the Rock, yang warna kuning yang digunakan untuk baju yang garasi Sadat edarkan dulu. Intifadah dah berlaku 2 kali tuan-tuan. Orang Palestin bangun pada intifadah yang pertama pada tahun 1987 hingga 1993. Itu intifadah yang pertama, bangun yang dipanggilkan perang melastik batu. Di mana batu-batu yang dikutip di padang pasir dibawa masuk ke dalam Baitul Maqdis, dan kemudian mereka melastiknya dengan menggunakan kain. Dia lastik dan baling. Dalam pertempuran tersebut 1,300 orang rakyat Palestin meninggal dunia dalam intifadah yang pertama 1987. Waktu saya masuk tu, mereka yang gugur dalam kawasan Masjid Al-Aqsa akan dikebumikan di pinggir Masjid Al-Aqsa. Jika saudara pergi ke Masjid Al-Aqsa, salah satu daripada tempat yang kita akan wajib pergi dan kita akan menitis air mata adalah bila kita berdiri di kubur para syuhada, di mana dalam tradisi orang Palestin, barang siapa yang meninggal dalam mempertahankan Masjid Al-Aqsa, maka jenazahnya akan dikebumikan dalam kawasan Al-Aqsa. Manakala peluru yang pernah tembus ke dalam tubuh orang Palestin akan diambil dan diletakkan di dalam almari cermin. Dan almari cermin itu ada dalam masjid yang saudara lihat kena serang tu. Itu masjid Al-Sakra. Jadi saya betulkan sekali lagi bahawa itu bukanlah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa adalah merujuk kepada kawasan. Yang keempat kena serang tu adalah Masjid Al-Sakra. Masjid Al-Sakra adalah masjid yang utama kerana sembahyang waktu sembahyang Jumaat diadakan di situ, tarawih juga di situ. Dan kemudian berlaku intifadah yang kedua pada tahun 2000 dan 2005. Intifadah yang kedua, kebangkitan intifadah yang kedua, lebih ramai orang Palestin meninggal, 2,000 lebih. Intifadah yang terkenal dengan kain hitam yang digunakan untuk menutup wajah tu, dan masih lagi menggunakan batu dan juga kayu sebagai senjata. Dan itulah berlakunya peristiwa Ad-Darah. Ingat lagi kanak-kanak yang bersembunyi di belakang ayahnya kemudian ditembak mati oleh peluru sesat. Gambar yang kemudiannya menjadi fenomena di seluruh dunia, di mana NGO Islam dan bukan Islam mendesak waktu itu supaya supaya Ariel Sharon dan juga rejim Yahudi didakwa di Mahkamah Antarabangsa. Kalau saudara masih ingat foto tu, bagaimana seorang ayah, kita ada foto tu Mahfuz kan? Angka ada bagian foto tu ayahnya dan Ad-Darah yang berada di belakang. Umurnya 12 tahun dan kemudian Ad-Darah ditembak. Itu foto yang berlaku dalam intifadah yang kedua. Intifadah ni apa tuan-tuan? Mudah aja, kebangkitan. Itu dalam bahasa Arab dia sebut intifadah. Dalam bahasa kita disebut kebangkitan. Ada 2 kali kebangkitan. Yang saya jangkakan dengan peristiwa yang berlaku pada 25 Ramadan akan berlaku intifadah yang ketiga. Saya mengucapkan terima kasih pada orang yang naik posting tadi tu, iaitu tentang intifadah 3 please. Cuma kita kena ingat bila berintifadah tuan-tuan, kita di sini juga memainkan peranan. Mereka tidak, setiap kali kalau saya pergi ke Palestin, tuan-tuan, perkataan yang pertama mereka akan cakapkan kepada saya, kami tidak memerlukan wang anda, kami hanya memerlukan doa anda. Itu yang setiap kali orang Palestin, dia ada satu perkataan yang dia sentiasa ucapkan kepada setiap orang luar yang mereka dapat temui. Di mana mereka akan menyampaikan pesan bahawa kami tidak memerlukan wang anda, yang kami perlukan adalah doa anda. Sebab itu bila saya naik status, saya dah bagi tahu, bila tengok video tu, tolong doa. Tak payahlah blame, tak payah condemn, bukan masa dia. Ini adalah masa kita berdoa. Kerana orang Palestin tahu bagaimana untuk berjuang, kerana mereka berjuang daripada tahun 1947.
Berarti mulai hari ini tuan-tuan, dalam keadaan sekarang ni tuan-tuan, pimpin diri tuan-tuan untuk berdoa dalam hati. Mengatakan bahawa ya Allah, berilah perlindungan pada Masjid Al-Aqsa, berilah perlindungan kepada orang Palestin, saudara-saudaraku, berilah perlindungan kepada mereka. Kalau saudara nak baca doa kunut nazilah, saudara boleh baca kunut nazilah sekarang tuan-tuan, untuk orang Palestin, sampai boleh kita baca sekarang kunut nazilah ni untuk saudara jadikan sebagai kunut yang sesuai dengan yang saya anggap akan satu lagi pusingan penyembelihan kata orang Palestin. Kerana semalam walaupun tiada kematian tapi 200 lebih orang cedera. Dan gambar yang saudara lihat adalah visual, satu daripada begitu banyak visual yang tersebar. Tetapi oleh kerana tuan-tuan hanya boleh menyebarkan dalam platform WhatsApp, kerana Twitter dan Facebook akan memadamnya. Garasi naik itu pun saya tak tahu berapa lama boleh tahan. Tetapi saya dah umpan dah tadi dengan beli posting sebanyak mungkin. Untuk pengetahuan saudara bahawa bagaimana penjarahan dan pengambilan tanah dilakukan. Oleh kerana apabila Ben Gurion, Perdana Menteri Israel yang memimpin perang 5 hari, perang 5 Jun hingga 10 Jun 1967 menang perang tu. Salah satu yang beliau inginkan adalah memindahkan di mana ibu kota Palestin tidak lagi di Tel Aviv. Tel Aviv mahu dijadikan sebagai ibu kota ekonomi. Kerana begini tuan-tuan, Palestin, Yahudi terbelah dua, berpecah dua puak. Satu puak yang mendukung Zion, iaitu aliran yang dibina pada tahun 1917. Aliran yang dibina pada tahun 1917. 1894. Aliran yang dibina pada tahun 1894 dalam satu perhimpunan yang menemukan 200 orang Yahudi di seluruh dunia. Dipanggil oleh Theodor Herzl yang dipanggil sebagai Sidang Basel. Okey, berarti dalam puak ini adalah puak yang membina aliran Zion. Manakala Yahudi Ortodok, dia mahukan dalam perjanjian tersebut, dia berpecah dua. Yahudi Ortodok akan terus mahukan Baitul Maqdis kerana mereka mahukan kawasan Masjid Al-Aqsa dirasmikan sebagai milik orang Yahudi, maka tempat suci Yahudi sepenuhnya adalah Kota Lama. Itu dia ada dua. Berarti ini adalah masa di mana parti yang bertanding dalam pilihan raya, kerana dijangka dijangka Israel akan melalui pilihan raya sekali lagi tuan-tuan, kerana Perdana Menteri sekarang Benjamin Netanyahu tidak memenangi undi majoriti. Setiap kali akan ada pilihan raya, maka orang Palestin akan dijadikan mangsa. Untuk menyatukan undi Yahudi, maka mereka perlu mencipta satu musuh. Ini berarti pusingan yang kita anggap sebagai persediaan Benjamin Netanyahu untuk mendapat undi daripada kumpulan ultranasionalis Israel, dengan mengatakan dia adalah Perdana Menteri yang akan memenuhi impian golongan Yahudi Ortodok, iaitu merampas Baitul Maqdis dan akhirnya mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai milik orang Israel. Dalam perjanjian sekarang tuan-tuan, orang Palestin tidak akan menandatangani perjanjian selagi Baitul Maqdis tidak dibagi kepada orang Islam. Berarti perjanjian sekarang ni Yahudi Ortodok sedang mahukan Baitul Maqdis menjadi milik mereka, dan paling utama adalah keseluruhan Al-Aqsa digazetkan sebagai milik Yahudi. Orang Islam yang dipimpin oleh Hamas di sana dan juga oleh orang parti Fatah. Fatah dipimpin oleh Presiden Mahmud Abbas, manakala Hamas dipimpin oleh Ismail Haniyeh. Kedua-dua mereka parti yang berbeza. Hamas kuatnya di Gaza, manakala Mahmud Abbas kuatnya adalah di tebing barat. Dua parti ini pecah tapi mereka bersatu dah lama. Presidennya orang Fatah, Perdana Menterinya orang Hamas. Berarti kedua-dua parti Islam ni tak akan memberi ruang, kerana kedua-duanya sepakat mengatakan kita hanya membentuk sebuah negara merdeka Palestin sekiranya total keseluruhan Baitul Maqdis adalah milik kita. Sedangkan Yahudi mahukan Baitul Maqdis adalah milik mereka. Paling tidak Baitul Maqdis Timur adalah milik orang Yahudi. Berarti kalau Baitul Maqdis Timur milik Yahudi, berarti Al-Aqsa automatik menjadi milik orang Yahudi. Ini yang mereka tak bersetuju. Serangan akan terus dibuat kerana 3 kali pilihan raya yang dijalankan oleh Israel, parti Likud yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu menang dalam kerajaan minoriti. Berarti untuk menang pilihan raya ni, maka dia akan melancarkan serangan besar-besaran sebagai persediaan supaya undi yang selama ini dia hilang undi. Benjamin Netanyahu telah hilang undi daripada kumpulan ultra Yahudi ataupun ultra Zionis, kerana ultra Zionis telah membentuk parti sendiri. Berarti Benjamin Netanyahu kalau nak menang pilihan raya, dia dah buat pilihan raya 3 kali. Pilihan raya dalam tempoh setahun 3 kali, tetapi parti Likud gagal menang walaupun majoriti mudah. Berarti dia memerlukan undi kumpulan ultra Yahudi untuk menyokong partinya. Berarti serangan ke atas Masjid Al-Aqsa akan berterusan hinggalah satu pengumuman pilihan raya diumumkan dan dia
iaitu parti Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri sekarang, akan mendapat semula cukup kerusi bagi membentuk kerajaan. Berarti nyawa orang Islam di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa akan terus menjadi bandar sembelihan, iaitu bandar berdarah. Bandar berdarah bukan lagi Gaza. Bandar berdarah akan berpindah ke Baitul Maqdis kerana kedudukan Baitul Maqdis akan menentukan sama ada parti Likud pimpinan Benjamin Netanyahu akan menang majoriti pada pilihan raya yang akan ada pada bila-bila masa. Kerana dia sedang membentuk kerajaan campuran yang sukar. Kerana dengan jumlah kerusi yang sangat kecil, dia terpaksa bekerjasama dengan parti-parti ultra Yahudi. Okey, berarti sekarang apa yang berlaku di Palestin saudara harus faham sebagai kempen politik pembunuhan yang sangat jahat tuan-tuan hanya kerana untuk meraih undi. Berarti orang-orang Palestin juga besok akan bangkit. Berarti Hamas terutamanya sayap ultra. Hamas juga akan bangkit besok untuk melancarkan serangan barat. Saya berani jamin tuan-tuan esok atau lusa roket Al-Qassam akan dilancarkan walaupun roket ini belum lagi menunjukkan potensinya untuk sampai kepada jarak 50 km. Al-Qassam 1 dilancarkan dengan jarak 10 km. Al-Qassam 2 dijarakkan dengan sekitar 20 km. Tak dapat capai ke daripada Gaza dia lancarkan, dia tak boleh jatuh di kawasan strategik Tel Aviv. Roket kecil, binaan tangan daripada dalam rumah orang-orang yang berjuang. Berarti besok kita akan lihat bila sekarang ni berlaku di tepi barat. Kerana kan saya kata Israel ni orang Islam terbelah dua. Satu tinggal di Gaza yang terhimpit di bawah Tel Aviv. Satu lagi tinggal di Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis yang berada di bawah tebing barat. Berarti peristiwa berlaku di tebing barat. Pastinya orang Islam yang kuat, yang mempunyai persenjataan yang tersusun dalam mereka yang tinggal di Gaza. Roket akan dilancarkan besok dan Gaza akan dihentam serangan balas. Tetapi serangan balas di Gaza tidak boleh memberi undi pada parti Likud. Kerana Gaza bukanlah bandar bernilai. Yang dimahukan oleh orang ultra Yahudi adalah Baitul Maqdis. Bagi mereka, membunuh beribu-ribu orang Islam di Gaza tidak ada makna. Kerana perjuangan mereka yang belum selesai adalah satu. Mendapatkan kawasan Al-Aqsa untuk ditukar milik. Di mana dia bukan lagi milik orang Islam. Ini adalah perjuangan yang sekarang kita hadapi di seluruh dunia, tuan-tuan. Yang tuan-tuan kena ingat bahawa ini bukanlah serangan tentang 26 Ramadan. Serangan ini mungkin akan menjadi kunci kepada parti Likud untuk mendapat undi baru. Iaitu merampas Masjidil Aqsa dan akhirnya dengan merampas Masjidil Aqsa, dia akan menjadi kunci kepada kempen bagi membolehkan parti Likud menang majoriti dalam pilihan raya ini setelah 3 kali. Pilihan raya diadakan dalam tempoh 12 bulan, tiada parti yang menang dan tiada parti boleh membentuk kerajaan majoriti. Itu saya stream dengan saudara. Bagi saudara yang bertanya kenapa Arab tak bantu ni, Amy dia jawab Arab maklum. Tapi saya bagi tahu pada saudara dia adalah tahun peristiwa 1967 di mana pada tahun 1967 ketika Anwar Sadat menjadi presiden Mesir. Anwar Sadat bersatu dengan dengan bapaknya Bashar al-Assad, Hafiz al-Assad, dan juga dengan King, saya lupa bapak King Abdullah sekarang, King Jordan tu, bersatu King Hussein. Berarti King Hussein, Bashar al-Assad dan juga Anwar Sadat. Hafiz al-Assad. Hafiz al-Assad, King Hussein dan juga Anwar Sadat telah bersatu untuk melancarkan perang pada tahun 1967. Ketika ketiga-tiga ni, Mesir saja yang besar. Mesir ada 100,000 tentera waktu tu. Kerana dia adalah sebuah negara yang besar. Pada tahun 67. Manakala Jordan negara kecil, negara miskin. Jordan hanya menempatkan beberapa puluh ribu komando saja. Syria adalah sebuah negara yang kuat. Dan Lubnan pada waktu itu, di mana orang-orang Islam Lubnan juga berjuang. Jadi hampir ada serangan 4 penjuru ke atas Israel. Kerana perjanjian daripada negara-negara Teluk, mereka akan menyokong. Tetapi ketika hari perang, iaitu 5 hari bulan Jun, negara-negara kaya minyak ni daripada Teluk ni, saya kena kawal tuan-tuan pasal saya nak remain stream ni buah kat Facebook. Negara-negara Teluk ni tuan-tuan, yang nama dia sedap-sedap ni, Arab Saudi, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain, Emirah Arab Bersatu, sedap nama dia, tidak menghantar bantuan. Dalam perang itu terkontang-kanting. Di mana tanpa bantuan negara kaya, Jordan terdedah kerana dia berperang dengan jumlah komando yang sikit. Syria terdedah pada bahaya kerana dia berperang sebagai sebuah negara bukan kaya minyak. Mesir saja yang nampak kuat pada waktu itu tetapi terpaksa kalah kerana Mesir tidak mempunyai angkatan udara pada waktu itu. Jadi pada 5 hari perang tu dengan tujuan orang Islam akan menyerang dari 4 penjuru, iaitu serang daripada semenanjung Sinai di Mesir, serang daripada Bukit Golan di Jordan, serang daripada Bukit Golan di Syria dan menyerang daripada Bekaa Valley, Lubnan untuk memusnahkan Israel. Tapi tanpa negara kaya minyak ni, kerana negara kaya minyak akhirnya memilih pada waktu itu untuk mendengar nasihat Amerika.
Negara-negara kaya minyak melupakan 5 Jun hingga 10 Jun untuk menghantar bantuan. Akhirnya tujuan nak menyerang Israel telah memakan tuan. Di mana Mesir diserang balas, dia kalah. Dia kehilangan semenanjung Sinai. Mula-mula nak ambil tanah Israel bagi pada orang Palestin, akhirnya terhilangan tanah sendiri. Jordan kehilangan keseluruhan tebing barat. Tebing barat Jordan kehilangan sampailah ke Bukit Golan. Sampai sekarang kalau kita naik Bukit Golan tu, saudara-saudara berdiri di sempadan, saudara nampak masjid di bawah. Masjid itu sekarang dijadikan tempat penembak tepat tentera Yahudi duduk di situ. Masjid itu adalah masjid yang dulunya milik orang Islam. Kalau saudara naik ke Bukit Golan, saudara sampai di Bukit Golan Syria ni, saudara akan dengar satu nyanyian pada hari-hari yang tertentu. Di mana orang Syria, Islam Syria akan menyanyi dan melaungkan suara sambil menyalakan api. Orang belah sana menyalakan api, melaungkan suara. Berarti orang Syria yang sekarang berada dalam Israel tu tuan-tuan adalah mereka yang dulunya adalah tanah milik Israel, milik Syria. Bila kalah perang, adik-beradik itu kehilangan. Jadi ada saudara tinggal dalam bumi yang sekarang milik Syria, sebahagian lain menjadi rakyat Syria yang berada dalam tanah milik Israel. Kalau saudara pergi Bekaa Valley saja yang selesai. Kerana Hizbollah berperang sampai Israel berundur. Dan Lubnan dapat kembali wilayah penuhnya yang sekarang dikuasai oleh Hizbollah. Itu sejarah dalam perang tahun 1967. Kalau saudara tanya lagi sekarang, dengan keadaan semua negara Arab ni comolot dengan Amerika dan comolot dengan Sekutu Barat, tuan-tuan, mustahil mereka akan membantu. Berarti bantuan hanya ada di kalangan orang yang beriman. Gini tuan-tuan, untuk kes Palestin, orang-orang yang kaya, negara-negara kaya bukanlah lagi tempat untuk Palestin mengadu. Palestin mengadu kepada orang seperti kita yang akan memberikan mereka doa. Sebab tu saya kata, saya naik posting tadi, berhenti caci maki, guna peluang untuk berdoa. Ini bulan Ramadan, 10 malam akhir, doa. Kerana saya percaya bahawa ini adalah langkah yang terakhir. Adalah kad judi terakhir yang ada pada Benjamin Netanyahu untuk melalui pilihan raya. Benjamin Netanyahu akan menggunakan serangan semalam sebagai permulaan bagi mendapat sokongan kumpulan ultra Yahudi. Sebab saya kata Yahudi terbelah dua. Port Zion telah terpecah banyak sebab parti Likud ni pun pecah. Jadi dia terpaksa mendapat sokongan undi daripada Baitul Maqdis. Sebab kan dia pecah dua. Di mana undi orang Yahudi yang gilakan harta dunia, dia tinggal di Tel Aviv. Orang Yahudi yang mahukan keyahudian, Jew dia tu, totok Jew, dia tinggal di Baitul Maqdis. Undinya terpecah dua kerana pattern masyarakat Yahudi dia ada dua. Yahudi dunia adalah Yahudi Tel Aviv yang menyokong parti Likud. Yahudi akhirat ni, kononnya, adalah Yahudi totok yang mahukan Baitul Maqdis. Berarti kali ni kalau dia nakkan undi yang besar daripada kerusi parlimen yang ditandingi oleh parti Likud di kawasan Baitul Maqdis, dia harus memenuhi selera orang Yahudi di Baitul Maqdis, iaitu berikan Al-Aqsa kepada kami dan kami akan tukarkannya sebagai Haikal Sulaiman. Berarti seluruh kota lama yang terbelah tiga tu, iaitu Yahudi duduk di sebelah dinding Wailing Wall tu, orang Islam akan duduk di sebelah 6 masjid dan orang Kristian duduk di bawah gereja Saint Sepulchre, tempat Nabi Isa disalib. Itu bahagian yang orang Kristian duduk. Berarti mereka mahukan kawasan. Dia tak nak kawasan orang Kristian. Sebab dia tiada kaitan. Gereja yang dibangunkan dalam kaitan Nabi Isa, tiada kaitan dengan orang Kristian. Dengan orang Yahudi. Tetapi Al-Aqsa itu ada kaitan. Kerana di dalamnya itu ada Haikal Sulaiman. Yang kini adalah lantai kepada Masjid Al-Sakra. Atau Masjid Kubah Biru. Saya dah faham, dah stream, dah dapat lihat sepenuh senario. Berarti ini bukanlah senario tentang perebutan tanah di kampung Syekh Jarrah. Kerana bermula pada siangnya itu adalah mereka nak ambil tanah di Syekh Jarrah, maka orang kampung Palestin keluar di kampung Syekh Jarrah bertempur. Malamnya dia balas dendam, dia pergi serang orang Islam dekat kawasan masjid kerana itu sasaran mudah. Kerana orang Islam tengah solat, ramai. Okay? Dan kemudian dia dapat sentimen. Kerana menyerang Masjid Al-Aqsa akan menyebabkan Benjamin Netanyahu mendapat lebih undi, lebih popular. Kerana itu serangan yang mereka inginkan. Berarti dia bukan serangan sekejap. Sebab itu saudara tengok malam ni ramai yang dah berkampung dan beritikaf dan tak akan keluar meninggalkan Masjid Al-Aqsa. Untuk pengetahuan saudara, mana-mana lelaki Palestin yang berusia 40 tahun tidak dibenarkan masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Itu daripada dulu saya pergi, polisi dia. Dan mereka yang masuk akan kena keluar. Berarti oleh kerana tarawih, solat tarawih ni ramai yang dah masuk ke dalam, mereka tak keluar. Berarti kalau saya tengok foto-foto yang sedang tidur berbaring, mereka beritikaf. Kita berdoa kepada semua tuan-tuan. Terutama orang-orang yang beritikaf tu. Para pejuang yang akan meneruskan Saladin ni. Mereka yang datang dengan dua semangat, saudara. Hanya ada dua semangat saja yang akan dipegang oleh orang-orang Palestin. Iaitu semangat 634 Masihi. Ya, 634 Masihi. Iaitu semangat ketika Umar Al-Khattab masuk dan menakluk Baitul Maqdis tanpa perang. Kerana tentera Islam sangat kuat waktu itu, mendengar khabar datangnya Umar Al-Khattab, setelah Khalid bin Walid menang dalam banyak perang,
Akhirnya orang-orang Kristian dan orang Yahudi menyerahkan kota itu secara aman kepada Umar Khattab. Umar Khattab masuk, itu dia bina masjid yang saudara lihat masjid sekarang ni. Dia asalnya dulu tak pernah ada masjid. Umar Khattab bina berdasarkan cerita lisan yang dia dengar daripada Rasulullah tentang Isra' dan Mi'raj. Maka dia bina masjid mengikut titik-titik peristiwa Isra' Mi'raj. Itu yang ada namanya Masjid As-Sakrah, iaitu turunnya dia daripada sayap Jibril ketika berisra'. Kemudian ada Masjid Burak. Di situlah Muhammad melihat Burak sebelum dia bermikraj ke Sidratul Muntaha. Kemudian ada Masjid Kubah Batu, Dome of the Rock. Kerana di puncak masjid itulah dia bermikraj ke Sidratul Muntaha. Itu semua masjid ada sejarah. Masjid Nabi itu adalah masjid gua kecil di mana Nabi bersolat dengan perintah solat lama. Sebelum dia naik dan turunkan solat baru, Nabi bersolat dengan solat gaib disertai oleh 24 rasul yang lain. Mengikut ceritanya. Jadi itu semua ada sejarah dia, tuan-tuan. Berarti pada malam ni, saya fikir para syuhada tu, para pejuang tu, fi sabilillah tu tak akan keluar meninggalkan masjid kerana mereka pun faham akan ada pertempuran yang besar berlaku dalam sehari dua ni. Saya stream khas tentang isu Palestin untuk memohon saudara berdoa. Semua orang berdoa, tuan-tuan, ni malam yang baik. Sebahagian besar saudara yang berada dalam ni juga adalah orang yang baik-baik. Doa saudara insya-Allah Allah makbulkan. Beri perlindungan kerana ini ujian yang berat yang sedang kita alami. Kerana saya jamin, kata ini adalah perancangan Benjamin Netanyahu untuk menambah kerusi yang dia hilang banyak daripada golongan undi ultra-ortodok Yahudi. Kerana Yahudi berkatakan bahawa parti Likud kelihatannya seperti parti ekonomi. Tidak lagi parti yang mewakili agama Yahudi ortodok. Jadi dia terpaksa buat begini untuk memenuhi undi ortodok. Yang kerusi parlimennya datang daripada wilayah tebing barat. Itu yang saya stream kepada anda. Saya agak boleh jelas dan maklum anda bertanya kepada saya tu. Saya agak jelas satu kot. Saya stream daripada point of view saya. Tak tahu saudara ada apa soalan nak tanya. Tapi saya jawab soalan yang munasabah je. Banyak akan naikkan doa status malam ni, tuan-tuan. Ada apa soalan tak? Dia orang jalankan PRU 3 kali, tuan-tuan, ketika COVID ni. Kerana dia terpaksa buat. Kerana NESEC ataupun dia punya parlimen tu. NESEC dia punya parlimen tu. Memerlukan kerajaan majoriti. Dia dah banyak kali dah buat kerajaan, tapi kerajaan dia campur pecah. Dia buat pecah, dia buat pecah. Berarti sekarang ni dia terpaksa menggunakan pilihan raya semula. Sekiranya dia gagal membentuk kerajaan dengan mendapat undian, sebab dia menang sangat kecil. Kerusi yang dia menang sangat kecil. Kerana parti-parti ultra Yahudi yang dulunya tak ada kerusi, sekarang dah ada kerusi 8, 10, 5. Berarti sekarang ni dia nak ambil balik undi yang dia kalah kepada parti-parti ultra Yahudi ni, parti-parti yang pengundinya banyak datang mengundi daripada kawasan Jerusalem ni, iaitu Baitul Maqdis dia panggil dalam bahasa Yahudi adalah Jerusalem. Jadi dia buat begitu kerana sepertiga kerusi adalah kerusi yang datang daripada undi ortodok, undi Yahudi totok, Yahudi yang ekstrim yang mahukan Baitul Maqdis sepenuhnya diisytiharkan sebagai milik Israel. Okey, itu je. Saya pun tak ingat soalan apa admin tanya saya tadi. COVID. Dia buat pilihan raya, tuan-tuan, walaupun dia negara secara puratanya, tuan-tuan, Yahudi memiliki 9.2 juta penduduk. Angka jangkitannya adalah 850,000 lebih. Berarti 9% daripada rakyatnya dijangkiti. Tapi angka kematiannya sangat rendah. Yahudi antara negara yang tinggi dari segi jangkitan, iaitu hampir 9%. Tapi kadar kematiannya rendah. Saya rasa dalam 4,000 lebih je angka kematiannya. Daripada jumlah jangkitan 800,000 tu kematiannya sangat rendah. Dan saya fikir kata dalam apa jua keadaan pilihan raya mesti dia ada kan. Jangan cuba tanyalah nak kata kenapa Malaysia tak pilihan raya. Ikhlaslah, tuan-tuan, malam ni bercakap pasal Israel ni. Janganlah umpan pula kenapa Israel boleh pilihan raya dalam COVID. Kenapa Mahyudin tak nak pilihan raya ni. Berhentilah sekejap cakap politik. Penat aku stream ni. Nak suruh saudara berdoa untuk Palestin. Saudara seret juga suruh bercakap pasal kenapa Malaysia tak pilihan raya waktu COVID. Ambil maklum, tuan-tuan. Ni hal mati nak jawab dalam kubur. Nak diseretkannya lagi tentang politik Malaysia ni. Berhenti, tuan-tuan. Saya suruh berdoa. Naikkan posting berdoa banyak-banyak, tuan-tuan. Tak payahlah duk cerita. Berhentilah sekejap. Berhenti sekejap. Masjid Al-Aqsa akan ditanya. Sebab Allah sebut itu 3 tempat paling suci. Apa yang kamu lakukan ketika saudaramu berada dalam keadaan azab mempertahankan agamaku, dia tanya. Dia takkan tanya, tuan-tuan, tentang undi kau pangkah BN berapa kali, kau pangkah PN, kau pangkah PH. Confirm tak tanya. Jangan bawa, tuan-tuan. Saya stream ni bukan stream untuk politik domestik. Saya stream adalah untuk memberi penjelasan kepada anda apa yang berlaku pada 25 Ramadan di Masjid Al-Aqsa. Okey, habis dah semua soalan ni. Pandangan PBB.
Dia ada lah pandangan tuan-tuan. Tapi macam tengok potret. Sebab bila bawa saja pergi ke usul Majlis Keselamatan, Majlis Keselamatan ni dia ada Amerika kuasa veto. Jadi bila kita nak keluarkan usul Majlis Keselamatan ni, dia panggil United Nations Security Council ni, dia nak keluarkan usul. Dia nak keluarkan usul untuk bukan kata nak buat sekatan apa semua tuan-tuan, mengeluarkan usul untuk mencela ataupun mengeluarkan usul untuk mengkritik Israel pun, Amerika akan guna kuasa veto. Jadi resolusi tak boleh keluarkan. Resolusi akan dibatalkan kerana ada Amerika di situ. Walaupun negara-negara lain akan mengeluarkan undi majoriti, tapi kan dalam tu ada 5 negara ada kuasa veto. Jadi Amerika lah tukang veto kan dan akhirnya membatalkan apa. Dalam kes ini tak boleh harap apa tentang PBB tuan-tuan. Walaupun Mahkamah Antarabangsa telah bersetuju mengatakan bahawa beberapa nama daripada kepimpinan Israel akan perlu dibicarakan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa, ICJ. Israel bukan anggotanya, tapi mahkamah memutuskan di atas beberapa pendakwaan yang telah dibawa, antara usul yang bawa Malaysia adalah negara yang membentangkan usulnya. Mahkamah ICJ bersetuju, tetapi Israel bukan ahli ICJ. Jadi tak boleh, kalau warrant tangkap keluar pun nak kena tangkap, siapa nak berani tangkap tuan-tuan? Sebab Mahkamah Jenayah Antarabangsa tak ada pasukan penguatkuasa. Jadi abaikanlah kalau nak harap Pertubuhan Bangsa Bersatu tuan-tuan, selagi Amerika memegang kuasa veto, tidak ada apa yang boleh dibuat. Sebab itu saya kata bahawa saluran yang akhir yang ada yang waktu terdekat dengan 10 malam terakhir ni, gunakan saluran doa dulu. Tuan-tuan banyak berdoa. Kita banyak berdoa tuan-tuan. Nanti kita akan lihat selepas hari raya apabila perangnya meletus macam mana kita akan buat. Malaysia telah pun mengatakan kritikan yang keras. Kerajaan Malaysia telah mengatakan kritikan yang keras. Tapi saya jelaskan pada saudara, mulakan dengan doa dulu. Kerana ini yang paling penting kerana peristiwa ini berlaku pada 10 malam akhir. Okey, banyakkan berdoa. Saya jelaskan, saya string kepada saudara untuk saudara ambil faham je. Saudara faham keadaan dia. Tapi matlamat saya tetap nakkan semua orang berdoa dulu. Lepas tu kita akan tengok kemudian. Kerana tindakan politik tak mampu tuan-tuan. Kita tak akan mampu berperang. Negara-negara Arab sekarang ni semua tuan-tuan sampai level sekarang. Tunisia, Morocco. Morocco paling teruk tuan-tuan. Morocco akan mengajar pendidikan di sekolah. Iaitu mengenali bangsa Israel sebagai sebuah negara. Itu Morocco. Tunisia, Morocco. Kalau tanya lagi yang teruk tuan-tuan, UAE telah menandatangani perjanjian New Norma, iaitu mengiktiraf kewujudan Israel. Bahrain will coming soon. Sudan akan turut menyertainya. Berarti kalau isu ni dibentangkan di OIC pun, undi OIC tak akan solid 57. 57 negara Islam kalau nak mengundi sokong untuk mengkritik pun mungkin undinya hanya mencapai kurang 50. Kerana begitu banyak negara telah mula mengiktiraf Israel. Kalau kita harapkan Turki pun saudara, Turki saja yang mampu sang kita harapkan kerana dia punya kerajaan yang lebih stabil dan kekuatannya pun. Tapi Turki juga harus memikirkan kerana dia terdedah kepada tindak balas ekonomi. Kalau Turki bertindak lebih menyokong Israel, termasuk menghantar bantuan ketenteraan, Turki mungkin dipulaukan oleh di barat dan menjadikan Turki sebuah negara yang lebih mudarat ekonominya. Itu antara benda yang saudara kena faham. Bahawa kalau lihat dari segi logik politik fizikal, adalah mustahil untuk kita menentang Israel sekarang. Kecuali Iran dan Syria mengambil langkah luar biasa. Kecuali Iran dan Syria mengambil langkah luar biasa. Sama ada Iran akan menembak roketnya, ataupun Syria akan menembak roketnya, kita tak pasti. Tapi Syria pun sekarang dah 2 kali kena bom oleh Israel, tak berani bertindak balas. Syria 2 kali sekarang ni, Israel melancarkan roket masuk, peluru berpandu masuk ke dalam kawasan Syria. Kononnya memusnahkan kem penjenayah yang kem pejuang yang Israel gambarkan sebagai musuh dia. Syria tak berani bertindak balas kerana Syria sendiri berada dalam keadaan yang lemah, kekurangan senjata dan perang saudara. Kita tengok respon Iran dan Turki saja yang boleh kita harapkan pada waktu ini. Manakala kita orang lain ni tuan-tuan yang berada di luar daripada kemampuan politik, pegang kemampuan doa. Kita berdoa dulu tuan-tuan hingga kita lihat apakah pemimpin-pemimpin politik kita yang mampu buat sekarang. Terutama kita harus melihat pendirian Iran dalam kes ni dan pendirian Syurki. 2 negara tu yang saya nampak. Yang kemudiannya boleh bertindak lebih daripada setakat mengeluarkan kenyataan membidas perbuatan Israel. Okey, tadi saya cerita tentang peristiwa 634 Masih. Sekarang saya masuk kepada peristiwa 1088 Masih. Okey, pada selepas saja Umar Khattab mendapat Masjid Al-Aqsa dan Masjid Al-Aqsa mendapat Baitul Maqdis, keseluruhan Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis menjadi milik orang Islam. Maka dibenanya masjid. Tetapi dalam perang salib, Islam kalah. Islam pernah kalah dalam perang salib dan perang tersebut bila jatuhnya Empire Andalus, kawasan itu telah dikuasai oleh orang kafir Kristian. Jadi antara tempoh itu berlaku 9 kali perang. 9 kali perang. Sejarah barat menulis perang salib. Mulai sekarang kita sebut sebagai perang jihad.
di mana perang jihad berlaku hinggalah pada tahun 1087. Dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi daripada Bani Fatimiyah yang berada di Mesir. Jadi pada tahun 1087, lelaki ni yang saya pakai baju dia ni, Salahuddin Al-Ayyubi, telah memimpin tenteranya. Lebih kurang 20,000 tenteranya, dan dia berjaya membebaskan Masjid Al-Aqsa setelah mengalahkan tentera salib yang dipimpin oleh Henry the Lion. Kerana Salahuddin Al-Ayyubi dia perang di bawah tangan dia sendiri pun ada 3-4 perang yang dia berperang, dan dia menang pada perang yang tahun 1088. Pada tahun 1088 lah bermula Islam menguasai kembali Baitul Maqdis. Disambung kemudiannya oleh Empire Ottoman hinggalah jatuh. Jadi pada 1088 tuan-tuan, Islam perintah hinggalah pada tahun 1948. Barulah kemudiannya jatuh apabila British memberi sokongan kepada pendatang Yahudi untuk merampas dan membentuk negara Israel. Jadi ada dua perang, ada dua nama tu. Umar Al-Khattab berjaya menakluknya tanpa perang kerana kedatangan tenteranya ditakuti oleh prestasi dengan prestasi Khalid ibn Walid yang merampas semua tanah di Syria tu. Tentang tentera Islam sangat ditakuti. Jadi walaupun Khalid ibn Walid mengundurkan diri daripada memimpin angkatan perang dan Umar memimpin sendiri pasukannya sampai ke Baitul Maqdis, tiada pihak yang berani berperang. Orang Yahudi dan orang Kristian pada waktu itu menyerahkanlah bandar Baitul Maqdis kepada Islam. Cuma yang berperang dan betul-betul berperang hingga 9 kali perang, yang berjaya menakluknya semula adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Itu pada tahun 1088 Hijrah. Dan apabila Salahuddin menakluknya, selama itulah lebih kurang 1800 tahun lah lebih kurang. 1088 lebih kurang dalam 900 tahun. 860 tahun Islam memerintah hinggalah pada 15 Mei berlakunya peristiwa An-Nakbah, iaitu 15 Mei ni yang kita akan sambut ni, jatuhnya Islam pada tahun 1948. Jadi ada 880 tahun hasil jasa Salahuddin Ayyubi ni, Islam ada di sana sama 880 tahun. Termasuk di bawah Bani Abbasiyah sampai ke Fatimiyah, sampailah paling lama diperintah oleh Osmaniyah. Iaitu Osmaniyah perintah daripada tahun 1515 hinggalah 1917. Kemudian dijajah sahaja oleh Israel, dijajah oleh British. Kerana bila kalah je Perang Dunia Kedua, Empire Osmaniyah jatuh, maka pasukan Barat berbagi-bagi kawasan. Mesir, Palestin bawa sampai ke Saudi, dijarah dengan diperintah oleh British. Lubnan diserahkan pada Perancis. Manakala Afrika Utara, Morocco, Libya, Tunisia diserahkan kepada Itali. Itu yang menjadikan Spain pun dapat juga sebahagian. Jadi dia berbedak-bedak kuasa apabila jatuhnya Empire Osmaniyah kalah dalam Perang Dunia yang pertama. Itu je lah, saya rasa stream saya malam ni kita akan up lagi kalau besok saya ada information baru.